Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib lisyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu Allah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam bulan Ramadan bagi bersama-sama kita membincangkan, mendengar hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perihal zaman kini. Dan insya-Allah seperti biasa kita akan menyambung pengajian kita berdasarkan kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah ataupun 40 hadis perihal zaman kini karangan As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Humari rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum kita pergi beli sahur, kita pergi beli untuk moreh kan, pergi bazar, sama-sama kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Mana yang termampu lah tuan-tuan, mana yang sempat kita baca dalam tempoh lebih kurang 45 minit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana an Abi Musa al-Ash'ari. Wa bihi qala an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah SAW la taqumu as-sa'atu hatta yuj'ala kitabullahi 'aran wa yakunu islama ghariban wa hatta tabdu asy-syahna'u bainan nasi. Rawah Abi Dunya wa Tabarani wa Abu Nasr al-Sijzi fil Ibana wa Ibn Asakir. Hadis ini adalah hadis yang ke-8 daripada kitab 40 hadis perihal zaman kini, yang mana hadis sebelum ini telah kita bacakan, telah kita bincangkan berkenaan dengan sebuah hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana Nabi SAW menyifatkan, menceritakan tentang keadaan umat pada zaman kita ini dengan suatu sifatan yang sangat terperinci, iaitu istilah yang kita sebenarnya selalu guna, manusia yang bertopengkan syaitan. Dan istilah tersebut adalah istilah daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak sedar yang istilah itu adalah daripada hadis Nabi, dan telah Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Nabi kata apa? Dalam hadis yang sebelum, ya'ti 'alan nasi zaman wujuhum wujuhul adamin, akan datang kepada manusia yang mana wajah mereka, rupa dia macam manusia, tetapi hati dia adalah hati syaitan. Dan kita dah sebutkan apakah sifat-sifat manusia yang bertopengkan syaitan. Manusia yang hati dia syaitan, cuma muka je manusia. Antaranya, mereka ini tidak mengendahkan akan perkara yang buruk. Bila berjanji mereka akan mengkirinya. Yang mana pemuda-pemuda mereka itu liar. Yang tua pula tidak mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan orang yang baik dianggap hina, sedangkan orang yang mengajak kepada kebaikan dianggap sebagai orang yang mencegah kepada kebaikan dianggap sebagai orang yang baik. Perkara yang sunnah dianggap sebagai bid'ah. Dan pada ketika itu kata Nabi SAW, ketika mana mereka semua itu berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memakbulkan akan doa mereka. Dan dalam hadis ini juga Nabi sebut in bayatum arbuk. Antara sifat manusia yang bertopengkan syaitan ini, jika diminta untuk bermuamalat dengan mereka, maka mereka akan mengenakan riba. Ini sifatan Nabi, bukan sifatan saya sendiri. Tapi apa yang Nabi sifatkan?
Yang mana golongan manusia yang muka je macam manusia, tapi hatinya syaitan. Bila diminta untuk bermuamalah dengannya, maka mereka akan mengenakan riba. Ini yang kita khawatiri. Dan telah kita bincangkan sedikit sebanyak pada sesi yang lalu tentang keharaman riba. Yang mana Allah sebut dalam banyak ayat berkenaan dengan pengharaman riba. Antaranya melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika mana orang musyrikin Quraisy mengatakan innamal bai'u mithlu riba, dia kata jual beli dengan riba sama je, apalah bezanya? Kan kita bagi duit dapat keuntungan, apalah beza dia? Tak ada kena-mengena pun, tak ada yang masalah pun. Lalu Allah kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah membenarkan akan jual beli tetapi mengharamkan riba. Begitu juga dalam ayat lain yang mana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 161, akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil. Yang mana Allah berfirman, dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dirang melakukannya, dan disebabkan mereka memakan harta yang dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya. Dan Allah jelaskan dalam ayat ini bahawa Allah telah mengharam dan menghalang untuk memakan riba, tetapi mereka tetap memakan riba. Dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT firman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan daripada perbuatan riba jika kita daripada kalangan orang yang beriman. Maka dalam ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallah. Allah mengisytiharkan perang kepada mereka yang terus mengamal ataupun memakan daripada harta-harta riba. Dan dalam ayat lain juga Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menyusutkan daripada harta-harta riba dan akan mengembangkan daripada harta-harta sedekah. Jadi orang yang memakan riba, Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi hartanya tidak akan diberkati. Hartanya tidak akan berkembang. Walaupun dia rasa sebenarnya dia untung, tetapi hakikatnya hartanya semakin kurang dan hartanya tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat puluhan ribu keuntungan tapi tak pernah rasa cukup. Kenapa? Kerana tidak diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas harta tersebut. Dan Allah mengatakan bahawa Allah akan mengembang, memberkati bagi harta-harta yang disedekahkan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, mana qasat sadaqatu min mal. Kata Nabi SAW, tidak akan berkurang daripada harta yang disedekahkan. Dan dalam hadis yang banyak juga Nabi SAW telah menceritakan tentang pengharaman riba. Bahkan Nabi SAW menggambarkan bahawa Allah melaknat bagi pemakan riba dan orang yang mencatat riba, orang yang memberi riba, serta orang yang menjadi saksi pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa semua yang berkait rapat dengan riba maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata orang yang memakan riba atau orang yang memberi duit riba, tetapi orang yang mencatat pun. Dia kata, ustaz, saya tak buat apa, saya cuma catat je kontrak riba ni ustaz. Maka kata Nabi SAW, la'anallah, Allah melaknat dia dan semua orang yang berkaitan dengan wal'iyadzubillah. Maka ancaman berkaitan dengan orang yang memakan harta riba merupakan ancaman yang sangat berat daripada Allah dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga dah bincang sedikit sebanyak tentang pembahagian harta riba yang dibincangkan oleh para ulama. Terdapat 3 harta riba. Sebab ada orang dia tak faham tentang riba. Dia kata riba tu apa? Riba tu kalau kita beli pen, harga pen tu RM5 tapi dijual sampai RM30. Dia kata, ni riba ni. Sedangkan itu bukanlah riba yang dibincangkan oleh para ulama. Riba di sana adalah riba pertukaran di antara dua barang. Sebab tu ulama bincang tentang harta riba pecahkan harta riba kepada 3 pecahan. Kalau kita kata beli pen harga RM5 dengan bayaran RM30, maka itu tidak dianggap sebagai riba, tetapi dia adalah dianggap sebagai keuntungan. Cuma ulama bincang sama ada boleh tak kita ambil keuntungan 3 kali ganda. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i tidak membenarkan untuk mengambil keuntungan lebih daripada 3 kali ganda. Kalau kurang daripada 3 kali ganda, maka dibenarkan. Tapi kalau lebih daripada 3 kali ganda, maka sebagian ulama tidak membenarkan. Disebutkan istilahnya sebagai ghaban fahish. Melampau di dalam menipu. Harga barang RM5 tapi kau jual sampai RM10, apalah kau kan? Maka
Di sana dilarang, tetapi bukan namanya riba. Dia tidak termasuk di dalam pecah riba yang akan kita bincangkan sebentar nanti. Jadi itu nama dia ghaban fahish, penipuan yang melampau. Harga asal murah je tapi dijual dengan harga yang sangat tinggi. Melainkan kata ulama, boleh kalau nak jual harga pen RM5 tapi jual sampai RM60, RM70 misalnya. Lebih daripada 3 kali ganda. Sebagai ulama membenarkan, tapi dengan satu syarat, orang yang beli harta tersebut dia tahu. Kata dengan dia, cik, harga pen ni RM5 je. Tapi saya nak jual kepada cik RM60. Cik nak tak? Dia kata, oh tak apa, saya memang nak beli. Saya memang suka dengan pen ni. Saya tak kira. Bayarlah. Charge lah berapa pun saya akan bayar. Dia kata, letaklah harga berapa pun saya akan bayar. Jadi maka pada ketika itu, kata ulama, dibenarkan untuk jual beli tersebut. Dan jual beli tersebut adalah sah. Dia tidak termasuk sebagai ghaban fahish. Tidak termasuk sebagai penipuan. Kerana orang yang beli itu, dia tahu harga tu. Dan dia nak beli juga. Maka di situ dibenarkan oleh sebagian ulama. Dan itu tidak termasuk dalam permasalahan riba. Riba ni apa? Ulama bagikan kepada 3 pecahan. Yang pertama, riba fadl. Riba fadl ni apa? Pertukaran emas yang tidak sama. Emas, dia ada 100 gram. Tukar dengan emas yang baru. Dengan nilai 98 gram misalnya. Dia ada 100 gram emas lama. Pergi kedai, Amoy mau tukar emas. Amoy kata, okey boleh. Tapi I bagi you emas yang baru tapi dengan berat yang kurang sedikit. 98 gram, kurang 2 gram misalnya. Maka di sana kata ulama, ia termasuk daripada riba dan namanya adalah riba fadl. Riba tambahan. Setiap pertukaran barang-barang ribawi, maka tidak boleh ada berlakunya pertambahan. Apa dia barang-barang ribawi? Disebutkan dalam hadis Muslim daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang masyhur. Yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang sifat-sifat barang-barang ribawi. Yang pertama kata Nabi SAW, az-zahabu bil-zahab. Emas yang ditukarkan dengan emas. Yang kedua, wal-fiddatu bil-fiddah. Perak dan perak. Yang ketiga, wal-burru bil-burri. Gandum dengan gandum. Yang keempat, wasya'iru bil-syair. Barli dengan bali. Wat-tamru bil-tamri. Tamar dengan tamar. Wal-milhu bil-milhi. Dan garam dengan garam. Mithlan bi-mithlin. Mestilah dilakukan dengan nilai yang sama. Sawa'an bi-sawa'in. Tak boleh ada perbezaan. Yadan biyadin, mestilah tukar on the spot ataupun lani. Fa'idha ikhtalafat hadhil asnaf, fabi'u kaifa syi'tum. Idha kana yadan biyadin. Dan kata Nabi SAW, kalaulah pertukaran itu tak sama. Emas tukar dengan perak misalnya. Ataupun dia beli emas dengan tamar. Maka pada ketika itu, fabi'u kaifa syi'tum, kata Nabi. Buatlah, juallah seperti mana yang kamu inginkan. Idha kana yadan biyadin. Dengan syarat dia mestilah pertukaran on the spot secara tunai. Maka barang-barang ribawi inilah yang merupakan barang jika kita tukar dengan nilai yang tidak sama. Emas 100 gram tukar dengan 95 gram misalnya. Perak dengan berat 100 gram tukar dengan 50 gram perak misalnya. Maka itu namanya riba. Begitu juga dengan tamar. Kita jual kurma. Kurma tu nilainya adalah 50 gram. Kita jual tukar dengan tamar yang lain. Dengan harga beratnya adalah 100 gram. Maka itu namanya riba fadl. Kalau nak tukar kurma, mestilah dengan nilai yang sama. 50 gram, tukar dengan 50 gram. Tak boleh kurma yang A ditukarkan dengan 50 gram, kurma yang B ditukarkan dengan 100 gram. Maka jika ditukar juga, ia termasuk daripada perkara-perkara riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan itu namanya riba fadl. Ada tambahan di dalam pertukaran. Yang kedua ada nama dia riba aliyat. Riba aliyat ni apa? Penangguhan perniagaan. Dia tukar emas, dia beli emas. Tapi ada tempoh jarak di antara beli dan bayar. Ataupun bayar dan beli. Misalnya hari ini yang kebanyakan berlaku, beli barang kemas ataupun beli emas melalui online. Apa hukum dia? Hari ini dia transfer, dia message, dia WhatsApp, dia kata saya nak beli emas 50 gram misalnya. Kan? Beli 50 gram, orang tu kata okey nanti saya post. Bayar, buat pembayaran. Bila dapat pembayaran, dia akan post. Maka apa hukumnya? Kalau di sisi hukum secara asalnya adalah haram. Kerana ia adalah riba aliyat. Tak boleh ada penangguhan di dalam pertukaran emas. Ataupun kita pergi kedai, Amoy, saya mau beli emas. Amoy ni kata, oh emas yang you nak tu tak ada. Tapi I boleh carikan you. You bayar dulu, esok I pergi cari. Maka itu namanya riba aliyat. Tak boleh ada penangguhan di antara bayar dan bagi emas. Bayar dan emas mestilah on the spot, masa yang sama.
ataupun pertukaran emas dan emas, mestilah pertukaran yang sama. Kita bagi emas lama hari ni, orang tu bagi emas baru ketika itu juga. Tak boleh kita bagi emas lama dulu, esok 3 hari kemudian baru dia kata okey, you boleh ambil emas baru. Maka itu namanya riba al-yad. Dan sebab tu kita sebut sebelum ini bahawa kalau duit ditukarkan dengan emas pun dia anggap sebagai riba al-yad. Walaupun sebagian ulama tak setuju. Kerana mereka menganggap bahawa duit itu bukanlah termasuk daripada barang-barang ribawi. Sebab Nabi tak sebut dalam hadis tentang duit. Tetapi ulama mengkiaskan duit dengan emas. Oleh itu kalau nak tukar emas dan duit juga, ataupun kita beli emas dengan duit, maka perlulah nilai yang sama dan tidak boleh melalui pembelian yang bertangguh. Cuma sebahagian ulama kontemporari membenarkan untuk berlakunya penangguhan, mengambil kepada pandangan mazhab Maliki, tapi dengan syarat tidak kurang daripada 3 hari. Boleh kita order barang kemas, kita beli melalui online, kita order hari ni, orang tu kata okey, dalam masa 2 hari pos akan sampai, barang kemas akan sampai. Maka pada ketika itu sebahagian ulama kontemporari membenarkannya, mengikut pandangan mazhab Maliki. Cuma dalam mazhab Maliki syaratnya ketat. Kalau betul lah nak buat pertukaran di antara duit dan emas, ataupun emas dan emas, kita bayar duit hari ni, nak dapat emas esok melalui penghantaran misalnya, maka dalam mazhab Maliki perlulah kepada bila dia bayar sahaja, saya dah bain, maka orang yang menjual emas ni dia kena taruh pergi ke pejabat pos, taruh pos. Tak boleh saya dah bain, okey, Kang petang Kang ke malam Kang saya pergi pos misalnya. Maka tak boleh. Kerana itu juga dianggap sebagai riba al-yad. Tidak ada lani, tidak ada on the spot di antara pertukaran emas dan duit, ataupun emas dan emas. Kalaulah dia kata saya dah bayar, saya dah bain, orang tu pun okey, dia terus hantar ke pejabat pos untuk dipos, maka itu dibenarkan di dalam mazhab Maliki. Dan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i juga, dalam mengikut pendapat yang ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i membenarkan. Sebab apa? Kerana masyakkah. Bolehlah kita ambil pada mazhab Maliki dalam masalah ini, tapi dengan syarat bila bayar dia terus pergi pejabat pos bayar, hantar pos barang tersebut. Cuma proses untuk sampai itu mungkin 2 hari, 3 hari, maka itu tidak ada masalah. Dengan syarat bila dah bayar terus hantar barang. Tidak boleh ada penangguhan dalam pertukaran antara duit dan emas, ataupun emas dan emas. Okey, itu nama dia riba al-yad. Mestilah ada on the spot, lani, pertukaran yang terus menerus. Jenis riba yang ketiga nama dia riba an-nasa. Ini telah kita bincangkan sedikit sebanyak pada sesi yang lalu, iaitu penambahan bayaran disebabkan tempoh bayaran. Lambat bayar dan charge kau RM10 setiap hari. Bunga kita kata istilah kita, ataupun istilah bank disebut sebagai interest. Maka setiap pinjaman yang mengambil keuntungan walaupun 1 sen, maka nama dia riba. Riba an-nasa. Maka inilah 3 riba yang dibincangkan oleh para ulama, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengambilnya, yang mana Nabi kata Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang menulis riba, yang jadi saksi saksi untuk pertukaran transaksi itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sedikit sebanyak tentang perkara riba, dan kita telah bincangkan berkenaannya pada minggu yang lalu. Jadi pada minggu ini kita masukkan hadis yang ke-8, iaitu daripada Abu Musa, hadis daripada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu pada hadis yang ke-8 ini, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan berlakunya kiamat hatta yuj'ala kitabullahi 'aran, sehinggalah Al-Quran itu dijadikan sebagai bahan hinaan. Orang menganggap bahawa Al-Quran itu hina. Orang menganggap bahawa orang yang mengaji Al-Quran, yang menghafal Al-Quran itu tidak ada nilainya di sisi masyarakat. Wa yakunul Islamu ghariban, dan Islam akan menjadi asing, hatta tabdu syahna bainan nas, sehingga berlakulah perselisihan, berlakulah persengketaan di antara sesama manusia. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, yang nama sebenar beliau Abu Musa Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari. Jadi Abu Musa itu adalah gelaran, kunyah kepada Abu Musa al-Ash'ari, ataupun nama sebenar beliau Abdullah bin Qais. Nama sebenar dia Abdullah bin Qais, tapi sebab nama anak dia Musa, lalu dinisbahkan Abu Musa, bapa kepada Musa.
Dan beliau daripada kabilah Al-Asy'ariyin Al-Qahtaniyin Al-Yamaniyah. Beliau berasal daripada Yaman tetapi berhijrah ke Makkah. Dan beliau telah pun datang ke Mekah, daripada Yaman ke Mekah sebelum beliau memeluk Islam lagi. Beliau memeluk Islam di Mekah dan kemudian berhijrah ke negara asalnya. Bila dah memeluk Islam, bila umat Islam dihujani dengan masalah, dihujani dengan bebanan yang berat daripada kaum musyrikin Quraisy, dimusuhi oleh kaum musyrikin Quraisy, akhirnya Abu Musa al-Asy'ari dan beberapa sahabat ataupun ahli keluarganya telah berhijrah ke Yaman. Lebih kurang 50 orang lebih daripada ahli keluarga ataupun kabilah Abu Musa al-Asy'ari ini telah berhijrah ke Yaman. Dan ketika dalam perjalanan tersebut bertemu dengan safinah ataupun kapal yang dikuasai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Dalam pertemuan tersebut dia tanya, "Wahai Ja'far, kau nak pergi mana?" Ja'far kata, "Aku nak pergi ke Madinah." Lalu Abu Musa al-Asy'ari terus mengikuti kapal Sayyidina Ja'far bin Abi Talib untuk bersama-sama pergi berhijrah ke bumi Madinah. Dan ketika mana mereka sampai sahaja di Madinah, pada ketika itu Nabi baru sahaja pulang daripada peperangan Khaybar. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Lakumul hijrah marratain, hijratukum ila Najashi wa hijratukum ilayya." Nabi kata, kalian telah berhijrah dua kali, kerana Sayyidina Ja'far tadi asalnya daripada Habsyah, daripada negara An-Najashi. Lalu kata Nabi SAW, "Lakumul hijrah marratain." Kalian telah melalui hijrah dua kali. Nabi SAW hijrah sekali daripada Makkah ke Madinah. Dan Nabi kata kalian, yakni Ja'far bin Abi Talib dan rombongannya telah berhijrah dua kali. Hijrah yang pertama ke Najashi, ke negara Habsyah, dan hijrah yang kedua ialah hijrah kepada baginda SAW yang berada di bumi Madinah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau pada zaman baginda SAW sendiri telah dilantik menjadi gubernur di Zabid dan Adn. Zabid dan Adn ini berada di negara Yaman. Begitu juga pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar telah melantik beliau menjadi gubernur di Al-Basrah, menggantikan Mughirah bin Syu'bah. Pada zaman Sayyidina Uthman pula, beliau dilantik menjadi gubernur di Kufah. Dan dalam peristiwa peperangan Siffin di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, beliau adalah orang yang dilantik oleh Sayyidina Ali untuk menjadi tahkim, untuk menjadi wakil Sayyidina Ali membincangkan berkenaan dengan fitnah ataupun berkenaan dengan peperangan Siffin. Setelah berlakunya peperangan Siffin, akhirnya mereka yang berada di Syam, tentera Muawiyah mengangkat tombak dan letakkan Quran di atasnya untuk berhukum dengan Al-Quran. Maka akhirnya berlakulah peristiwa tahkim. Dan dalam peristiwa tahkim tersebut, kelompok Sayyidina Ali menghantar wakil iaitu Abu Musa al-Asy'ari, dan kelompok Muawiyah menghantar wakil Sayyidina Amr ibn al-As. Jadi mereka berdua lah berbincang dan berlakulah perbincangan yang panjang dan kisahnya dicatatkan di dalam sejarah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari juga adalah merupakan antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada baginda SAW. Dicatatkan di dalam Musnad Baqi bin Mukhallad bahawa beliau telah meriwayatkan sebanyak 163 hadis, yang mana 49 hadis telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan 4 hadis yang berbeza dengan Imam Muslim di dalam sahihnya, manakala Imam Muslim telah meriwayatkan 15 hadis di dalam sahihnya daripada Abu Musa al-Asy'ari. Tafarrada Muslim, yakni Imam Muslim bersendirian dalam meriwayatkan hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari sebanyak 15 hadis. Dan Abu Musa al-Asy'ari ini juga dia ada satu sikap yang mana dia tak benarkan orang lain menulis hadis. Kalau ada orang tulis hadis, dia suruh padam. Sehingga satu ketika anak kepada Abu Musa al-Asy'ari ni dia tulis hadis. Bila tulis ayah ni, yang Abu Musa al-Asy'ari tahu yang ada tulis, dia kata kau padam. Lalu dia kata khudh kama akhadna. Ambil hadis ini seperti mana kami ambil. Sebab para sahabat mereka mengambil hadis daripada baginda SAW melalui ingatan, melalui hafalan. Nabi baca hadis, mereka ingat. Lalu kata Abu Musa al-Asy'ari, ambil hadis seperti mana kami mengambil hadis daripada baginda. Jadi dengan hafalan. Walaupun nanti kita akan bincangkan, ada sebahagian para sahabat yang menulis dalam hadis yang seterusnya. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, yang mana Abdullah bin Amr bin As antara sahabat yang diberikan izin oleh baginda SAW untuk menulis Al-Quran. Walaupun sebelumnya Nabi SAW melarang, man kataba anni ghairal Quran falyamhu, kata Nabi SAW, siapa yang menulis daripadaku selain daripada Al-Quran, maka padam. Ini arahan daripada baginda SAW. Nanti kita akan perincikan dalam kisah Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ini juga, beliau mempunyai satu kelebihan yang istimewa, mempunyai suara yang sangat merdu. Sehingga Nabi SAW menggambarkan
dengan sabda baginda SAW, laqad utiya hadha mizmara min mazamiri ali Daud. Kata Nabi SAW, Abu Musa al-Asy'ari telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seruling daripada seruling keluarga Nabi Daud alaihissalam, yang mana kita tahu Nabi Daud merupakan antara nabi yang mempunyai suara yang sangat lunak, yang sangat merdu. Dan Abu Musa al-Asy'ari, kata Nabi SAW, mempunyai kelebihan, mempunyai suatu suara yang sangat merdu, sehingga kan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bila jumpa dengan Abu Musa al-Asy'ari, dia akan kata, wahai Abu Musa, ingatkan kami kepada Allah SWT. Lalu Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari akan bacakan Al-Quran dan semua akan diam, akan mendengar bacaan Al-Quran Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari yang sangat merdu. Abu Musa al-Asy'ari juga merupakan seorang sahabat yang sangat faqih. Bahkan beliau menjadi rujukan kepada para sahabat. Asy-Sya'bi pernah meriwayatkan dengan mengatakan bahawa kana al-qadha fi as-sahabah ila sittah. Sungguhnya qadi, pemutus hukum daripada kalangan sahabat itu ada 6 orang. Yang pertama Sayyidina Umar, yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Ubay, yang kelima Zaid, yang keenam Abu Musa al-Asy'ari. Dan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ini adalah merupakan sahabat yang faqih, yang memberi hukuman, yang menjadi rujukan kepada para sahabat. Bila sahabat ada masalah, sahabat akan merujuk kepada mereka apabila Nabi SAW telah wafat. Dan begitu juga seperti mana disebutkan Ali bin al-Madini, yang mana kata beliau qada'ul ummah arba'ah. Qadi bagi umat baginda SAW itu ada 4 orang, iaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, yang ini perawi yang sedang kita bincangkan, dan Sayyidina Zaid bin Thabit. Dan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ini meninggal dunia pada tahun 44 Hijrah. Seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dan Ibn Al-Jazari. Walaupun ulama berselisih pendapat, terdapat banyak riwayat tentang tarikh kewafatan Abu Musa al-Asy'ari. Ada yang mengatakan bila wafat 42 Hijrah, ada yang kata 49 Hijrah, ada yang kata 50 Hijrah, ada yang kata 52 Hijrah, ada yang kata 53 Hijrah. Terdapat banyak sekali riwayat tentang tarikh kewafatan Abu Musa al-Asy'ari, tetapi menurut pendapat Imam Az-Zahabi, beliau wafat pada tahun 44 Hijrah. Jadi dalam hadis ini, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, yang mana kiamat itu tidak akan berlaku sehinggalah Al-Quran dipandang hina. Orang yang belajar Al-Quran dipandang enteng. Nanti kita akan tengok apa yang disebutkan oleh pengarang, iaitu Sayyid Abdul Aziz, berkenaan dengan hal keadaan mereka yang menganggap orang yang menghafal Al-Quran, orang yang masuk sekolah tahfiz, orang yang masuk sekolah pondok, menghafal Al-Quran sebagai perkara yang hina, sebagai sesuatu yang tidak ada nilai di sisi masyarakat. Baik. Jadi kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, ketika mana beliau mensyarahkan hadis ini dengan kata beliau, realiti yang terjadi telah membuktikan kesahihan hadis ini, dan perawi hadis ini adalah benar serta dhabit. Jadi riwayat hadis ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Jami' Al-Kabir, merupakan sanad yang la ba'sa bihi, la ba'sa bi sanadihi. Maknanya sanad hadisnya adalah dhaif, sanad hadisnya adalah lemah. Namun kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, realiti, bukti yang ada pada hari ini telah menunjukkan bahawa hadis ini adalah merupakan hadis yang benar, hadis yang sahih, serta perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah merupakan perawi yang dhabit, perawi yang cermat. Kenapa? Kerana apa yang diriwayatkan dalam hadis ini sebiji berlaku dengan keadaan kita pada hari ini. Dia kata Sayyid Abdul Aziz lagi, sesungguhnya Al-Quran telah menjadi hina di sisi orang awam dan khas. Al-Quran telah dipandang hina bukan sekadar di masyarakat awam, bahkan daripada kalangan ahli agama juga menganggap bahawa Al-Quran itu hina. Macam mana mereka menganggap hina? Kata Sayyid Abdul Aziz, lantaran itu mereka menolak untuk mempelajari dan mengajarkannya. Mereka menjadikan Al-Quran itu hina bagaimana mereka menolak untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Mereka dah tak nak jadikan Al-Quran sebagai medium pengajaran. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Maka itulah yang dianggap sebagai menghina Al-Quran. Al-Quran ditinggalkan tanpa dijadikan sebagai rujukan. Dan kemudian kata Sayyid Abdul Aziz lagi, pusat-pusat pengajian Al-Quran ditutup kerana tiada kanak-kanak yang masuk untuk belajar di dalamnya. Maka ini dianggap sebagai penghinaan kepada Al-Quran. Apabila sekolah-sekolah tahfiz yang dibuka, tapi orang tak nak hantar. Orang menganggap bahawa menghantar anak ke sekolah tahfiz merupakan suatu perkara yang sia-sia. Kenapa nak hantar sekolah tahfiz? Tak ada SPM, tak ada PMR, nanti keluar nak kerja apa? Maka kata Sayyid Abdul Aziz, inilah sama ada mereka sedar ataupun sedar telah menjadikan Al-Quran itu hina. Mereka menganggap bahawa orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran itu tidak ada nilainya.
Kata Said Nazim lagi, semua ini berpunca kerana ibu bapa menganggap bahawa dengan mempelajari Al-Quran akan merosakkan masa depan anak-anak mereka serta menjadi orang yang hina di mata manusia. Kenapa dia tak nak hantar anak dalam sekolah tahfiz? Sebab dia anggap kalau pergi sekolah tahfiz, sok kau nak kerja apa? SPM tak ada, kau nak kerja apa? Sama ada sedar tak sedar, hakikatnya mereka telah menghina Al-Quran. Menganggap bahawa orang yang mengajar ataupun mempelajari Al-Quran itu tidak ada nilainya. Jadi kata Said lagi, hal ini disebabkan anak-anak mereka tidak dapat menekuni ilmu-ilmu moden. Bila pergi tahfiz, duduk hafal Quran, bila nak belajar matematik, bila nak belajar bahasa Inggeris. Sehingga akhirnya nanti tak belajar bahasa Inggeris, duduk sibuk menghafal Quran. Inggeris tak reti, matematik tak reti, bahasa Melayu tak reti. Maka akhirnya dia kata tak payahlah kita masuk sekolah biasa je lah, tak payahlah masuk sekolah tahfiz. Sehingga kan kata Said Abdul Aziz, bahkan lebih teruk lagi apabila dikatakan kepada mereka, ajarkanlah anakmu Al-Quran. Bila dia kata, hantarlah anak pergi belajar Al-Quran. Mereka kata apa? Saya tidak mahu menjadikan dia orang yang meminta-minta kepada manusia di pintu-pintu kubur dan hanya mengiringi jenazah. Ini satu penghinaan kepada Al-Quran apabila mereka menganggap bahawa orang yang mempelajari Al-Quran itu sama seperti orang hanya sama seperti orang yang menjaga kubur ataupun orang yang hanya mengiringi jenazah. Dia kata, kalau kau baca Quran, hafal Quran, so kau nak kerja apa? So akhirnya kau dok minta-minta sedekah depan pintu masjid. Hanya mengiringi jenazah, baca Yasin, baca doa, itu je lah yang kau boleh. Maka ini adalah penghinaan kepada orang yang mempelajari Al-Quran sekaligus mereka telah menghina Al-Quran. Kata Said Aziz lagi, inilah penghinaan dan pelecehan terbesar kepada kitabullah. Inilah hinaan yang besar kepada Al-Quran dan orang yang menghafalnya. Lantaran itu, jadilah Islam agama yang sangat asing. Sebab tu dalam hadis ini Nabi kata, apabila Al-Quran dipandang hina, Al-Quran dihina oleh umat Islam sendiri, maka Islam akan menjadi asing. Daripadanya lah kita mengambil hukum-hukum Islam serta batas-batasannya. Kenapa? Kerana daripada Al-Quran ini kita akan mengambil hukum. Kalaulah Al-Quran itu ditinggalkan, Al-Quran itu tidak dipelajari, Al-Quran itu tidak dihafal, maka bagaimana kita nak mengambil hukum-hukum Islam daripada Al-Quran? Akhirnya Al-Quran akan dibiarkan, akan ditinggalkan. Al-Quran dianggap sebagai perkara yang asing. Sedangkan Al-Quran adalah merupakan rujukan utama di dalam Islam. Jadi apabila hilangnya Al-Quran, maka jadilah Al-Quran asing dan tidak dihiraukan lagi. Tidak diketahui lagi di dalamnya terdapat sumber hukum. Seperti hal keadaan kita sekarang. Jadilah macam kita sekarang. Kita tak tahu pun dalam Al-Quran ada berkenaan dengan hukum-hukum hakam. Kenapa? Kerana kita meninggalkan untuk mempelajari Al-Quran. Kita menganggap bahawa orang yang mengaji Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang hina, yang tidak ada masa depan. Maka akhirnya kita sendiri tak tahu tentang hukum Islam. Kerana di dalam Al-Quran itu mengandungi hukum-hukum Islam yang penting. Kata Asy-Syaikh Al-Azim lagi, manusia pada zaman yang gelap dan rosak ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, yakni tidak dipakai. Mahjura, mereka hanya menjadikan Quran ini seperti perlembagaan yang lama. Dia ada perlembagaan negara, tapi dia dah tak guna dah. Perlembagaan ni dah seolah-olah tak ada fungsi lagi dah. Maka seperti itulah kata Nabi SAW, menggambarkan dalam ayat ini, yang mana Allah SWT menggambarkan bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa kaum baginda SAW pada ketika itu, yakni kaum musyrikin Quraisy, menganggap bahawa Al-Quran itu sebagai perlembagaan yang ditinggalkan. Benda yang bukan sebagai rujukan, dah tak dijadikan rujukan, ditinggalkan, bahkan dihina. Maka Said Abdul Aziz lagi menyambung dan kata beliau, manakala perbalahan yang akan berlaku di antara manusia, seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini, perkara ini telah jelas berlaku dan diketahui oleh semua orang. Perbalahan daripada kalangan umat Islam, sesama umat Islam itu jelas kelihatan. Kita tengok saja sekeliling kita. Bagaimana keadaan politik kita, bagaimana keadaan sekolah kita, bagaimana keadaan pejabat kita. Bahkan tuan-tuan, kita pergilah mana-mana pejabat pun, pergilah mana-mana sekolah pun, pergilah mana-mana taman pun, pergilah mana-mana negara pun, kita akan mendapati dalam taman tu, dalam sekolah tu, dalam pejabat tu, mesti ada orang yang iri-iri hati. Mesti ada orang yang tak puas hati. Tak payahlah jumpa dia. Dia tu bukan baik benar dah. Yang seorang kata, ya ko? Dan tengok dia baik je. Tidak, kau tak kona dia lagi dan kona dan dah lama kerja dengan dia. Dia tu, sekian.
maka berlakunya perselisihan, perbalahan di kalangan umat Islam. Dalam satu tempat, dalam satu kampung pun masih ada iri hati, ada tak puas hati, grup A dengan grup A, grup B dengan grup B, grup A tak boleh masuk dengan grup B. Bila grup A kuasai surau, kuasai masjid, grup B tak nak datang dah. Tak nak, itu bukan geng aku. Kalau geng aku jadi pengerusi, aku masuk surau. Sampai ke tahap itu. Dan perkara itu telah digambarkan oleh baginda SAW dalam hadis ini. Nabi kata timbulnya syahna, persengketaan, perbalahan di kalangan sesama umat Islam. Di dalam institusi agama berlakunya persengketaan. Kata Said Abdul Aziz lagi, kasih sayang telah dicabut dan persaudaraan telah lenyap. Kenapa berlakunya persengketaan? Kerana kasih sayang telah diangkat, telah dicabut daripada hati-hati mereka. Hilangnya kasih sayang dalam diri manusia sehingga akhirnya mereka saling bermusuh-musuhan. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tengok tak adalah apa bodoh pun ni gaduh dah. Kadang-kadang sebab program, kadang-kadang sebab bendahari, duit, sebab jawatan, semata-mata itu. Tetapi mereka menjadikan itu sebagai sumber ataupun isu terbesar untuk membawa kepada pergaduhan dan persengketaan. Kenapa? Kerana Allah telah mencabut sifat kasih sayang dalam diri mereka. Wal-iyazubillah. Semoga Allah melindungi kita daripada perkara tersebut. Sekiranya anda melihat dua orang yang sedang bersaudara, kata Said Abdul Aziz, hakikatnya itu hanyalah pada zahir. Kalau nampak pun ada orang baik, dia ni macam bergaduh tapi elok je, baik je dia, kata Said Abdul Aziz. Sedangkan batin mereka terdapat pertengkaran dan perselisihan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain, ikhwanul alaniyah a'da'us sarirah lirughbati ba'dihim fi ba'din wa rahbati ba'dihim min ba'din. Kata Nabi SAW, kalaulah kita nampak dia seolah-olah macam okey je, macam kawan je, kalau jumpa dia borak je, tapi hanyalah pada zahir sahaja yang baik. Hakikatnya dalam hati dia terdapat persengketaan yang besar. Dalam hati dia tak puas hati, cakap mulut muka senyum ni, tapi dalam hati kau ni kita tak kenal kau, contohnya. Daripada zahir nampak baik, tetapi di dalam hati mereka terdapatnya persengketaan, terdapatnya ketidakpuashatian. Waktu Nabi gambarkan ikhwanul alaniyah, dua orang yang tampak bersaudara, tapi hakikatnya mereka saling bermusuhan secara sembunyi. Nampak macam baik, tapi hakikatnya dia tengah bergaduh. Mulut cakap manis, tapi hati saling mengutuk antara satu sama lain. Kenapa? Lirughbati ba'dihim fi ba'din. Kerana keinginan sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain dan takutnya sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Tuan-tuan, yang sebut ni bukan saya. Bukan saya yang mereka-reka ini. Tapi ini adalah Nabi SAW sendiri yang bagi tahu kepada kita. Dan apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis ni, tuan-tuan, adalah sangat bertepatan dengan realiti apa yang berlaku pada hari ini. Tengok saja di sekeliling kita. Bagaimana keadaan masyarakat kita yang dia depan, bila dia jumpa dua orang dia macam baik, tapi belakang bila dia jumpa kita dia cerita buruk orang tu. Kau tahu tak? Dan bukan kau mabuk nak kawan dengan dia tu. Dan saja je buat baik-baik dengan dia, tapi dia ponci dengan dia, kau tahu. Dia tu sekian cerita. Jadi mereka hanya menunjukkan muka yang baik, tapi hakikatnya hati mereka bermusuhan. Sebab apa? Sebab yang si A nak apa yang ada di si B. Yang si B pula nak apa yang ada pada A. Lirughbati ba'dihim ba', kata Nabi SAW. Kerana adanya keinginan di antara satu sama lain. Dia tak puas hati pasal kau dapat, aku tak dapat. Akhirnya berlakulah persengketaan. Warahbati ba'dihim min ba'din. Dan begitu juga mereka takut akan sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Maka akhirnya buat muka baik je lah. Sebab apa? Dia bos saya. Walaupun hakikatnya saya tak suka dengan dia. Tapi sebab dia bos saya terpaksa je lah buat baik je lah. Kan? Tapi dalam hati saya benci dengan dia. Nabi kata, liruhbati ba'dihim ba'da. Kenapa mereka pada zahir nampak baik? Bila jumpa bos, bos dah makan bos. Tapi belakang dia kutuk bos dia. Dalam hati dia, apa punya bos lah. Dah lah kau dokut. Masih botak pula. Contoh dia kata kan. Kenapa sekadar depan baik tapi dalam hati ada persengketaan? Kerana dia takut kalau dia bercakap tahu orang, kau kena buang kerja. Dan ini yang digambarkan oleh baginda SAW dalam hadis ini. Kata Said Abdul Aziz, artinya persaudaraan yang telah terlihat itu hanyalah didasari dua perkara. Nampak macam bersaudara tu hanya sebab dua perkara. Yang pertama, sama ada disebabkan keinginan salah seorang daripada mereka terhadap yang lain atas perkara yang didambakan daripadanya, ataupun kerana takut kepadanya serta takut
perkara yang tidak disukai menimpa dirinya daripada orang itu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dan sehariannya. Ini kita sebut. Yang pertama, dia sebab nak apa yang orang tu dapat. Kenapa kau dapat, aku tak dapat. Kenapa kau naik pangkat, aku tak naik pangkat. Yang pertama. Yang kedua, kenapa buat baik tapi dalam hati sakit hati? Sebab dia takut kalau dia melawan, kalau dia torih-torang, kan kena buang kerja. Hilang dunia dia, hilang semua pendapatannya. Kata Said Abdul Aziz, inilah realiti yang berlaku pada hari ini. Yang tidak ada seorang pun daripada kita boleh menafikan. Tak ada seorang pun daripada kita boleh kata, tak betul macam tu Ustaz, bukan macam tu, lain. Tak boleh kita nak menafikan akan apa yang Nabi sebut kerana itulah realiti yang berlaku pada hari ini. Kata Said Abdul Aziz lagi, adapun ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan agama sudah tidak lagi tercatat dalam hidup mereka. Dah tak ada lagi istilah kawan, sahabat kerana Allah tu dah tak ada dah dalam hati mereka. Kerana mereka bukan lagi orang yang beragama dan mengikut agama Islam. Sebab apa kata Said Aziz? Kerana dia dah buang Islam dalam diri dia. Al-Quran dah dicampak jauh dalam kehidupan mereka. Mereka menganggap bahawa Al-Quran itu tidak ada nilainya. Bila Al-Quran dianggap sebagai tidak ada nilai, akhirnya Al-Quran ditinggalkan. Bila Al-Quran ditinggalkan, maka dalam hati mereka masuklah sifat-sifat yang jauh daripada apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Sedangkan dalam banyak hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sebut tentang 3 sifat. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 sifat yang mana kalau mereka mengamalkannya, mereka akan mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Yang pertama, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwah. Mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada selainnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Yang mana untuk seseorang itu mendapatkan kemanisan iman, dia perlulah mencintai seseorang itu, dan kecintaan itu tidak lain dan tidak bukan melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berkawan tapi sebab kepentingan peribadi. Orang tu sebab ada jawatan akhirnya ramai kawan. Tapi bila hilang jawatan, hilang kawan. Dah tak ada dah kawan dulu yang datang ziarah, kawan dulu yang datang ajak keluar makan, dah tak ada. Sebab dah tak ada jawatan. Maksudnya apa? Mereka bukan berkawan kerana Allah, tetapi mereka berkawan adalah kerana dunia. Maka orang macam ni, kata Nabi SAW, tidak akan mendapat merasai kenikmatan, kemanisan iman. Untuk mendapat kemanisan iman, kita perlulah mencintai orang lain. Hanya kerana Allah SWT. Bukan sebab jawatan dia, bukan sebab projek, bukan sebab benda yang lain. Tapi hanya kerana Allah SWT. Dan dalam ayat ini juga Nabi sebut, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in anqadhahu Allahu minhu. Orang ketiga, sifat ketiga yang akan mendapat halawatul iman adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kufur setelah mana Allah menyelamatkan dia daripadanya. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nabi mengajarkan kepada kita tentang akhlak Islamiyah, iaitu tidaklah kita mencintai saudara kita melebihi daripada kita mencintai diri kita. Bukanlah kita mencintai orang lain sebab kepentingan peribadi, sebab kepentingan dunia. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mencintai orang lain hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak tentang hadis ke-8 yang telah disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari di dalam kitab ini, iaitu berkenaan dengan sifatan manusia pada hari ini yang menghina Al-Quran, menganggap bahawa Al-Quran itu tidak ada nilai, Islam dianggap sebagai suatu benda yang asing, berlakunya persengketaan, perselisihan di kalangan umat Islam, hilangnya ukhuwah Islamiyah, hilangnya persaudaraan Islam. Mereka hanya berkawan semata-mata kepentingan dunia, untuk mendapatkan manfaat dunia, untuk mendapatkan harta dunia, sehingga akhirnya mereka lupa kerana hakikat persaudaraan itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, itulah yang dapat kita bincangkan untuk tempoh masa yang tidak lama ini. Tokak pun dah kering, dan tuan-tuan pun dah tak sabar-sabar nak pergi bazar. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi hadis yang ke-9 pada minggu akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dan lemah itu adalah datang daripada diri saya sendiri. Tetapi hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.